رسول الله وعلى آله. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, yang dikasihi oleh Allah, yang diredai oleh Allah, yang dijemput oleh Allah, tetamu Allah dan Rasul. Diharapkan tuan-tuan, puan-puan semuanya sihat walafiat. Sama-sama kita memperbetulkan, menjaga niat kita agar duduk di dalam niat yang betul. Mudah-mudahan kita mendapat segala kelebihan dan manfaat yang Allah janjikan sebagai seorang penuntut ilmu, insya-Allah. Sambungan kitab kita, insya-Allah. Muka surat berapa? 52. Ta'alluq ke? Dah jauh dah dah nak khatam dah ni. Jauh lagi. Baik, insya-Allah. Dah ke belum? Kalau dah boleh mula, insya-Allah. Pinggan, mangkuk, pisau, ikan tak tepi dulu. Baik, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat 52. 51. 52. Ada pun atas jalan tafsir. Situ ada pun atas jalan tafsir. Masuk ketiga dah. Alhamdulillah. Hari ni insya-Allah kita akan bacakan ta'alluq sifat kudrat yang ketiga. Tapi sebelum tu kita ulang sikitlah. Ulang sikit sebagai ingatan. Jadi pelajaran kita hari ini masih lagi di dalam huraian sifat yang ketujuh, yang bersangkut paut dengan sifat kudrat Allah. Jadi kudrat ataupun sifat berkuasa adalah sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud sifat yang wajib bagi Allah? Apa maksud sifat yang wajib bagi Allah? Maknanya sifat yang mesti ada pada
Sifat yang mesti ada pada Allah sedia kala lagi. Jadi sifat berkuasa Allah ni qadim ke baharu? Qadim. Jangan kata sifat kudrat Allah baru pula. Sifat kudrat Allah qadim, sedia kala. Ada tak permulaan bagi adanya sifat kudrat pada Allah? Tiada. Makna tidak ada permulaan bagi adanya sifat kudrat pada Allah. Kalau ada permulaan, itulah namanya baharu. Sifat baharu mustahil ada pada zat Allah yang qadim. Begitulah juga sebaliknya, sifat yang qadim mustahil ada pada kita yang baharu. Baik. Kemudian dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala dulu, ayat Quran wa annahu ala kulli syai'in qadir. Itu dalilnya. Itu bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala mesti ataupun wajib bersifat dengan kuasa ataupun perkuasa. Baik, apa ta'alluq sifat kudrat? Ta'alluq sifat kudrat tu apa? Secara umumnya, peranan. Ta'alluq tu maksudnya peranan sifat. Peranan sifat tu. Peranan sifat tu. Jadi peranan sifat kudrat Allah ialah mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu perkara yang harus. Ingat tu. Peranan sifat kudrat Allah ialah mengadakan ataupun meniadakan sesuatu yang harus. Sifat kudrat Allah tidak ada kena-mengena, tidak ada urusan dengan perkara yang wajib ataupun yang mustahil. Ingat jaga ni di antara soalan yang akan keluar dalam ujian bulanan. Jaga. Jadi sifat kudrat ni, peranan sifat kudrat ni dia mengubah sesuatu. Yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan, yang muda dituakan, yang tua dimudakan. Malah nanti dalam syurga kan jadi muda balik. Jadi peranan sifat kudrat ni mudah-mudah kita nak faham, dia mengubah-ubah sesuatu yang boleh berubah. Mengubah-ubah sesuatu yang boleh berubah. Apa yang boleh berubah? Perkara mungkin lah. Perkara wajib tak boleh berubah. Sebab tu tidak ada termasuk dalam ta'alluq kudrat. Perkara wajib. Contohnya zat Allah. Zat Allah tu sendiri perkara wajib. Jadi tak boleh kita nak katakan Allah yang menjadikan diri dia. Allah tidak menjadikan diri dia. Kerana diri Allah, zat Allah tu bukan perkara harus. Diri Allah perkara wajib, yakni sesuatu yang dah memang sedia ada dah. Begitulah juga tak boleh kita nak katakan Allah lah yang menciptakan sifat pendengar dia, Allah yang menciptakan sifat pelihat dia. Tak boleh, kerana sifat-sifat Allah tu semuanya sedia kala wajib. Adapun sifat kita, dijadikan oleh Allah. Kerana sifat kita baharu. Kemudian begitulah juga tentang perkara yang mustahil. Tidak ada perkara mustahil. Tidak adanya perkara mustahil itu bukan dikarenakan Allah tidak menjadikan. Perkara mustahil itu dah memang sesuatu perkara yang tak boleh ada, tak terima ada. Anak Tuhan contohnya. Anak Tuhan, tiadanya anak Tuhan bukan kerana tidak dijadikan atau tidak dikehendak oleh Allah. Anak Tuhan tu sendiri memang benda mustahil, perkara yang tak boleh terima ada. Kalau anak Tuhan tu boleh ada, boleh jadi ada, harus boleh jadi ada, namanya haruslah. Padahal pada akidah kita, anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Jangan dikata harus pula. Rosak akidah nanti kan. Barang siapa yang mengiktikadkan benda-benda mustahil pada Allah tu ditukar jadi harus, rosak akidah, jadi kafir, na'udzubillah. Jadi jangan kita kata Allah boleh lemah, Allah boleh buta, Allah boleh bisu, Allah boleh serupa makhluk. Sekalipun sekarang dia iktikad Allah tak serupa makhluk, tapi boleh serupa. Faham tak tu?
Rosak akidah lah. Sebab akal dia boleh menerima benda yang mustahil bagi Allah. Jadi benda mustahil ni kena tolak. Tidak sekali-kali. Mesti tidak sekali-kali. Oleh yang demikian, perkara-perkara yang mustahil juga tidak termasuk di bawah urusan sifat qudrat. Faham tak setakat situ? Ya ke? Alhamdulillah. Jadi bila kita dengar ayat wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa, yakni maha kuasa menjadikan atau meniadakan perkara yang harus. Kalau kita tak belajar sifat 20 ni tak dihuraikan tu. Allah Ta'ala maha kuasa, amat terlalu umum. Betul dah, tapi umum sangat. Takut-takut nanti bila datang bisikan dalam hati kita, contoh daripada syaitan contohnya, ataupun pahaman-pahaman yang menyimpang, datang soalan, datang pertikaian pada diri kita. Sebagai contoh, mereka bertanya, adakah Allah berkuasa menyerupai makhluk? Contoh dia kata gitu. Adakah Allah berkuasa menyerupai makhluk? Adakah Allah berkuasa menyerupai malaikat? Maka kita jawab, bukan urusan kudrat, bukan urusan kudrat nak mengubah benda mustahil. Sebab menyerupai Allah dengan makhluk, menyerupai Allah dengan malaikat tu perkara mustahil. Jangan kata kuasa pula. Jangan kita cakap Allah kuasalah menyerupai malaikat. Kalau begitu serupa malaikat, serupa makhluk ni haruslah bagi Allah. Padahal mustahil. Itulah untungnya belajar sifat 20 ni. Nak suruh lagi kita faham di antara erti ataupun maksud Al-Quran. Contohnya macam tadi, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bagi orang yang tak belajar, tak pernah dengar, dia hanya tahu Allah Ta'ala maha kuasa. Tu yang dia faham. Padahal sifat kuasa, bila sebut kuasa itu kembali kepada sifat kudrat. Kudrat tu ada ta'alluq dia, ada urusan dia, ada peranan dia yang tertentu. Nampak tak? Okey. Kemudian ta'alluq bagi sifat kudrat secara umum, ulang ni belum mula ke ni? Ta'alluq sifat kudrat secara umumnya ada dua. Yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Apa erti suluhi qadim? Suluhi qadim bermaksud patut bagi Allah sedia kala lagi, ataupun sedia kala lagi patut bagi Allah, sedia kala lagi layak bagi Allah menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan suluhi qadim. Suluhi makna patut, padan, boleh, layak. Qadim maksudnya sedia kala. Patut sedia kala lagi bagi Allah menjadikan kita. Harus bagi Allah sedia kala lagi menjadikan kita. Boleh Allah menjadikan kita pada sedia kala lagi. Kenapa? Kerana dia telah berkuasa sedia kala lagi. Kerana sifat berkuasa itu memang dah ada pada Allah sedia kala lagi. Maka bila sebut suluhi qadim, bukan nak bagi tahu Allah dah jadikan, cuma nak memaklumkan kepatutan pada Allah. Patut bagi Allah makna boleh. Kalau Allah nak jadikan alam ini sedia kala lagi, boleh. Bukan nak cerita Allah dah jadikan, patut sahaja. Kepatutan itulah suluhi. Tu yang pertama, suluhi qadim. Yang kedua dipanggil tanjizi hadis. Bila sebut tanjizi, bukan kata patut, telah tertunai, telah terjadi, telah dibuat, telah diluluskan, telah meluluskan. Allah Ta'ala telah meluluskan, Allah Ta'ala telah menunaikan, Allah Ta'ala telah menciptakan. Bukan kata patut dah berlaku dah. Bila berlaku namanya tanjizi, telah berlaku, telah tertunai. Hadis apa makna hadis? Baharu. Telah terjadi baharu. Telah berlaku baharu, telah dijadikan baharu, ataupun baru dijadikan, baru ditunaikan, baru dibuatkan benda tu. Itu namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis.
Tanjizi hadir itu makna baru Allah jadikan. Contoh, hari ini Allah menghidupkan ataupun mematikan. Bila Allah menghidupkan dan mematikan, itulah yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Habis. Okey, sambung. Ketiga, adapun atas jalan tafsil, adapun atas jalan perincian, adapun atas jalan perincian sifat ta'alluq urusan bagi sifat kudrat Allah secara perincian, maka bagi kudrat itu 8 ta'alluq. Ada 8 ta'alluq. Jaga-jaga 8 ta'alluq ni. Iaitu 8 ta'alluq, 2 ta'alluq yang telah tersebut. Maknanya suluhi qadim dan tanjizi hadis. Makna daripada 8, 2 dah sebut dah. 2 dah sebut. Suluhi qadim dan tanjizi hadis. 2. Makna tinggal lagi 6 tinggal lagi 6. Baik, ketiga, maksud ketiga daripada 8. Yang ketiga daripada 8 dipanggil ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni apa pula ta'alluq qabdah? Ta'alluq qabdah apa makna? Yakni, jaga dia nak terjemah dah tu, nak hurai dah. Jangan tidur jangan tidur. Jangan layankan mata macam kalau dia nak macam nak lelap sikit-sikit tu, jangan. Kan dilelap terus kan. Lawat beliakkan mata kita. Ta'alluq qabdah yakni di dalam genggaman qudrat. Bila sebut ta'alluq qabdah ni makna dalam genggaman Allah, dalam genggaman Tuhan. Tuan-tuan perempuan jangan membayangkan pula genggaman ada tangan seperti tangan kita menggenggam, bukan. Maksud dalam genggaman ni dalam kekuasaan Allah. Dalam rintahan Allah, dalam urusan Allah. Itu maksud dalam genggaman. Ni bukit beruang ni dalam tangan saya je. Apa maksud? Apa maksud tu? Saya genggam ke bukit beruang ni? Maksud saya ada kuasa kat sini. Saya nak buat apa boleh. Maksudnya begitulah. Padahal tak pun, cakap je macam tu dia kata bukit beruang ni dalam genggaman aku je. Cakap boleh lah cuma nak bagi faham genggaman tu maksud dalam urusan. Apa-apa nak buat boleh. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ta'alluq qabdah tadi, dalam genggaman Allah. Bila tu? Yakni di dalam genggaman qudrat, iaitu ni dia nak bagi contoh. Iaitu contoh bagi ta'alluq qabdah. Mungkin, apa maksud mungkin? Perkara yang haruslah. Satu yang boleh ada dan boleh dia ada. Bila sebut mungkin, bila sebut mungkin, termasuk tak perkara wajib? Tak. Bila sebut mungkin, masuk tak perkara mustahil? Tak. Bila sebut mungkin tu benda harus. Wajib, mustahil tak masuk dalam mungkin. Iaitu mungkin benda yang boleh ada boleh tiada, benda harus sebelum daripada Tuhan, yakni sebelum daripada Allah menjadi, makna menciptakan itu. Yang dinamakan benda-benda harus ni sebelum Allah jadikan, sebelum Allah ciptakan tu, dalam keadaan benda tu masih tiada lagi, di dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala, makna dalam urusan kekuasaan Allah. Contohnya sekarang Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya kita buat gini, anak bagi orang yang baru berumah tangga, contoh dia baru berumah tangga, belum lagi ada zuriat bagi diri dia, belum ada zuriat lagi. Maka zuriat bagi manusia ni, zuriat bagi kita makhluk ni perkara mungkin. Boleh jadi ada zuriat bagi pasangan tu, boleh jadi tiada. Maka zuriat tu bagi pasangan tadi tu sebelum Allah ciptakan, sebelum Allah jadikan,
di dalam urusan kekuasaan Allah Ta'ala. Jika Tuhan mengkehendaki akan dia, maksud kalau Allah Ta'ala nak menjadikan, kalau Allah Ta'ala nak menentukan dia zuriat tadi, maka nescaya menjadi, mana mencipta akan dia zuriat bagi orang yang pasangan tadi tu. Kalau Allah nak jadikan, nescaya Allah akan jadikanlah zuriat bagi pasangan tadi. Dan jika tidak menghendaki menjadikan dia, kalau Allah tak kehendak, bila sebut tidak mengkehendaki, kehendak ni kembali kepada sifat apa? Iradat. Bila sebut mengkehendaki tu iradat lah. Kita dah belajar belum iradat? Ya, belum. Lepas ni. Tu tanda-tanda tuan-tuan dah baca dulu kat rumah. Bagus. Rajin baca. Belum belajar, faham dah. Baik, apa tadi? Jadi, dan jika tidak mengkehendaki menjadikan dia, kalau seandainya Allah tidak nak mengkehendaki, manakala Allah tidak menentukan adanya zuriat bagi pasangan tadi, maka mungkin itu, contoh yang kita buat sini, zuriat bagi pasangan itu tadi di dalam hal tiada semata. Tambahan kedua, semata-mata. Maknanya tak adalah sampai bila-bila pun. Nampak tak? Tak adalah sampai bila-bila pun. Kiaslah yang lain-lain, pasangan yang dah umurnya 80 tahun. Untuk lelaki dia 80 tahun, bini dia 95 tahun. Maka zuriat bagi pasangan yang tadi tu 90 dengan 80 tahun tadi tu pun di dalam urusan kekuasaan Allah. Kalau Allah kehendak, jadi ada baby macam biasa, wek. Benda mungkin. Apa nak pelik? Yang kata tak dapat, tak boleh tu adat. Kan kita dah belajar hukum adat. Nampak tak? Biar dapat bezakan hukum adat dengan hukum akal. Adat memang kata mustahil. Sebab tu kalau jadi pasangan umur 90 dengan 80 ni dapat baby kembar pula, viral lah. Sebab benda pelik orang panggil. Menyalahi adat. Tapi pada akal tak pelik. Apa nak pelikkan? Nak jadikan zuriat bagi pasangan yang dah macam tu, tak ada apa masalah pada Allah. Duduk dalam urusan kudrat Allah, harus bagi Allah menjadikan. Kalau Allah kehendak menjadikan, nescaya akan adalah zuriat dia. Kalau Allah tidak kehendak menjadikan, duduk dalam tak adalah zuriat sampai bila-bila. Usahalah, ikhtiarlah, makanlah mak bapak jamu apa pun, taknya dapat zuriat. Faham tak tu? Jadi biar kita tahu hukum adat dan hukum akal. Sekalipun doktor kata awak ni, pasangan ni, sekalipun awak ni muda tapi awak ni ada masalah, dua-dua ni ada masalah, tak ada zuriatnya ni, tu pada ilmu doktor. Sakat mana je ilmu doktor tu itu doktor tu buat macam tu tilik kepada adat. Tapi pada akal kita tidak mustahil. Sekalipun persatuan doktor-doktor telah mengesahkan orang ni takkan dapat zuriat sebab dia tak sihat, ada penyakit. Itu kata doktor. Kata Allah tidak begitu. Harus bagi Allah nak menjadikan zuriat pada orang yang ada masalah. Sebab tu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan percaya cakap doktor tu, percaya. Jangan sampai diiktikad, jangan sampai jadi iktikad pula. Kita ada Allah, jangan lupa. Jangan mati-mati percaya perkataan doktor tu. Dia kata, Pok Cik ni nengokkan daripada apa, ada 3 hari setengah je lagi hidup. Putus asa lah Pok Cik tu. Jangan. Dia tak tahu benda akan datang. Dia bagi keputusan tu mengikut ilmu dia, kepahaman dia, tilik kepada hukum adat, gini. Tak lama dah ni. Pada kata adat, tapi pada akal harus, maknanya umurnya dilanjutkan oleh Allah Ta'ala. Sekalipun ada penyakit yang berat-berat, selagi ada rezeki umur dia,
Kalau Allah Ta'ala dah takluk sedia kala lagi, dia tu akan sampai umur 90 tahun. Sekalipun doktor waktu mengisytihar kata umur dia 50 tahun, dia tak akan mati. Sekalipun sakit berat macam mana, kerana belum sampai seperti mana yang dikehendak oleh Allah. Kemudian tu namanya takluk qabdah tadi, yakni di dalam genggaman kudrat, iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggaman kudrat. Jika Tuhan menghendaki akan dia, nescaya menjadikan akan dia. Dan jika tidak, kalau Allah tak menghendaki menjadikan dia, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Faham tak tu? Kiaslah yang lain-lain, sama je. Benda yang belum ada sekarang ni, ada dia tu harus. Kalau Allah nak ada, akan ada lah, tak lama lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala sedia kala lagi dah kata tak ada, tak ada lah. Kiaslah yang lain-lain. Itu contoh macam zuriat tadi. Contohnya orang miskin. Sekarang ni kita pakai miskin. Kaya pada kita yang miskin tadi harus. Kaya bagi orang yang miskin, hukumnya harus. Kalau Allah menghendaki satu masa dia kaya, satu hari dia akan jadi kaya lah ke mana-mana pun. Tapi kalau Allah tak kehendak, duduklah dalam keadaan miskin tu selama-lama. Orang yang kaya pun begitu. Dalam sekarang dia kaya, miskin pada dia itu harus bagi Allah. Kalau andai kata Allah Ta'ala kehendak satu masa dia jatuh miskin ke mana-mana pun. Nampak tak? Tapi kalau Allah tak kehendak, duduklah dalam keadaan kaya itu sampai bila-bila. Sampai bila-bila maksud sampai matilah. Bila mati miskin lah balik. Mati miskin lah balik. Kemudian faham tu takluk qabdah. Ini nak guna pakai ni lah, kita nak kena simpan dalam hati ni. Kita kena ingat rezeki kita sekarang ni yang belum ada, apa yang kita nak belum dapat lagi. Itu semua duduk dalam qabdah Allah. Andai kata Allah dah takluk sedia kala lagi akan dapatlah kok mana-mana. Kalau tak dapat itu menandakan Allah tak kehendak nak jadikan untuk diri kita. Adalah hikmahnya yang mengetahui hanya Allah. Kita nak zuriat contoh, tapi Allah tak kehendak. Tak ada dalam sangka baik, wajib sangka baik dengan Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala nak menyelamatkan kita daripada musibah bala yang dibawa oleh anak-anak kita. Nampak tak? Boleh jadi orang ni kalau ada anak, besok anaknya semua derhaka, ataupun semua lima jatuh murtad semuanya. Jadi Allah nak menyelamatkan, Allah tak bagi zuriat. Nampak tak? Wajib sangka baik dengan Allah. Inilah guna belajar tauhid ni. Nak suruh pakai. Jangan bersangka jahat dengan Allah, kerana Allah saja yang maha mengetahui perkara yang akan datang. Apa yang terlebih memberi kebaikan pada kita, ataupun yang memberi mudarat pada kita, yang diketahui hanya Allah. Ilmu kita tak sampai ke situ, tuan-tuan. Kena sedar, ilmu kita tak sama seperti ilmu Allah. Jadi dia menetapkan sesuatu yang dia dah tahu sedia kala lagi. Ilmu Allah Ta'ala. Dah belajar belum sifat ilmu? Belum. Belum patutlah. Jadi Allah Ta'ala tu telah mengetahui segala-galanya. Pengetahuan Allah atas segala-galanya itu tidak terdahulu oleh jahil. Jadi wajib yakin. Bukan belajar je ni, suruh yakin. Kalau belajar je tak yakin, rosak akidah nanti sekarang. Itulah yang disuruh belajar, faham dan pegang. Sebab tu dia kata dulu awal, wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Nampak tak tu? Bukan wajib tahu saja, tapi tak mengaku. Maknanya tak menerima dalam hati. Kalau tahu tapi tak terima, tak percaya dalam hati, tak berimanlah. Jadi kena belajar, kena fahamkan. Bila dah tahu, dah faham, i'tiqad, pegang, percaya sungguh-sungguh. Ni di antara benda yang kita wajib percaya dalam hati. Adanya sesuatu, tak adanya sesuatu tu semuanya kembali kepada kudrat iradat Allah. Kalau Allah kehendak ada, adalah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak adalah sampai bila-bila. Kita sebagai hamba wajib bersangka baik dengan Allah, kerana kita juga beriman Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha mengetahui segala-gala. Ke kita lebih tahu daripada Allah? Ke kita lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada Allah? Siapa yang lebih tahu? Sungguh ke? Dah kalau sungguh jangan komplain. Sungguhlah. Itulah bukti kita yakin Allah lebih mengetahui. Nampak tak?
Bila orang tu yakin Allah lebih mengetahui, dia akan redha, dia akan terima, dia akan sangka baik. Orang yang tak terima tu tanda dia tak setuju dengan Allah, tak setuju dengan Allah. Hati-hati ya. Nak cakap beriman dengan qada qadar, beriman dengan qada qadar, baca boleh, sebut boleh. Sebab tu Allah bagi kita ujian, nak tengok sungguh-sungguhkah kita ni orang yang percaya dengan qada qadar Allah. Kalau nak cakap, siapa-siapa pun boleh cakap aku beriman dengan qada qadar. Jadi Allah uji, bagi benda yang kita tak mau, yang kita tak nak dapat. Yang kita tak nak dapat. Yang kita minta tak dapat. Nak tengok hati sama tak dengan lidah cakap tadi, redha dengan qada qadar, beriman dengan qada qadar. Kalau dia betul-betul orang yang beriman dengan qada qadar, dia akan terima, dia akan redha, dia akan bersangka baik dengan Allah, kerana dia yakin Allah yang menentukan tadi itu bersifat dengan maha mengetahui segala-gala yang terbaik untuk diri dia. Jadilah hamba yang elok. Kalau tak, duk komplain Allah, gini sepatutnya, tak sepatutnya Tuhan buat begini, tak sepatutnya. Siapa yang lebih patut daripada Tuhan ni? Kita ke Tuhan yang lebih patut? Ingat baik-baik. Kadang kita cakap ni, kadang perkataan kita ni banyak keluar perkataan yang boleh merosakkan akidah. Sebab tu suruh belajar agar boleh pantau perkataan kita. Sebab perkataan kita ni dipengaruhi oleh nafsu kadang-kadang. Nafsu ni ikut nak cakap. Nafsu ni dah memang nak merosakkan kita. Sebab tu akal kita ni kena ditemankan dengan ilmu. Akal kita ni kena dijaga dengan ilmu. Kalau semata-mata akal je tak selamat lagi tuan-tuan. Kalau semata-mata akal saja tak selamat, tak elok lagi akalnya. Tak cemerlang lagi akalnya. Kalau semata-mata waras. Sebab orang kafir pun waras, orang bukan Islam pun waras. Yang membezakan akal kita orang mukmin dengan akal orang bukan mukmin, akal kita dijaga oleh syariat, akal kita dijaga oleh akidah. Akal orang bukan Islam dah, dia tak dijaga. Sebab tu apa dia nak buat, apa dia nak cakap, terus kita orang mukmin tak, cara kita berfikir tak sama dengan cara orang Islam fikir. Orang Islam, orang bukan Islam, dia nak fikir apa dia nak cakap, dia cakap. Kita orang mukmin tak, cakap gini salah, cakap gini tak boleh, cakap gini rosak akidah. Nampak tu? Kerana dijaga oleh syariat. Itulah guna belajar tadi, nak jaga akal. Kemudian kata musannif, yang dah sudah taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kadang-kadang kita banyak cakap benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Kita cakap tu seolah-olah tak percaya dengan qada qadar Allah. Perkataan tu, zahir perkataan tu macam tak percaya dengan qada qadar Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian katanya musannif lagi keempat, betul? Keempat, ta'alluq qabdah pula. Tadi dah qabdah dah. Ini qabdah pula. Makna qabdah juga. Pula makna juga. Sama, tapi tengok dia punya huraian dulu. Sabar. Sabar. Dia kata sama Ustaz ni, salah cetak ke? Tak ada. Tak salah cetak, tunggulah. Memanglah suruh loba belajar. Tapi sabar-sabar, buat tenang. Tak sabar nak khatam lah ni. Ta'alluq qabdah pula, makna ta'alluq qabdah juga. Dah faham dah kan qabdah tu? Apa qabdah? Dalam kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Apa maksud dalam kekuasaan Allah tu? Apa Allah nak buat boleh. Mudahnya gitu. Qabdah tu maksud apa Allah nak buat boleh. Mudah, tak payah ngaji susah-susah. Ta'alluq qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada ini. Ni beza, nampak tak? Tadi cerita makhluk yang belum ada. Contohnya zuriat yang belum dijadikan oleh Allah tu. Ni makhluk yang telah ada ini. Mana makhluk yang dah ada ini? Kita lah. Di antaranya kita lah ni yang dah ada ni, kita yang ada congok-angok ni.
Bukan kata kita je. Contoh sekarang kita sihat. Mana sihat yang sedang ada pada kita. Contoh harta yang sedang ada pada kita. Sifat pelihat kita yang sedang ada sekarang. Sifat pendengar kita yang sedang ada sekarang. Akal kewarasan kita yang sedang ada sekarang. Itu masuk dalam kata makhluk yang telah ada ini. Jadi makhluk yang dah ada ni, contoh taufik, pertolongan daripada Allah. Contoh sekarang ni kita sedang diberi taufik oleh Allah, boleh beribadat, boleh hadir majlis ilmu. Makna taufik yang sedang ada ni di dalam genggaman kudrat Allah. Maksud masih juga di dalam kekuasaan Allah, masih juga di dalam rintahan Allah Ta'ala. Sebab tu hati-hati, jangan sombong, jangan takabur, kerana kebarangkalian apa yang sedang ada pada kita ni akan ditarik oleh Allah. Yang sehat boleh dijadikan sakit, yang kaya boleh dijadikan miskin, yang berdapat taufik boleh jadi ditarik taufiknya. Kalau sekarang dia ahli taat, tak mustahil bila ditarik taufik jadi ahli maksiat. Yang ada ilmu, ditarik ilmunya jadi jahil. Nampak tak? Jadi ada sangkut paut dengan tasawuf. Ingat benda tu semua. Jangan bangga, jangan seronok, jangan berasa gah dengan kelebihan yang ada pada diri kita, kerana semua itu daripada tak ada dijadikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah buat sementara waktu atas diri kita. Kemudian benda yang dah ada pada diri kita ni pun masih lagi duduk di dalam kekuasaan Allah. Makna bila-bila masa Allah nak tarik balik, kalau dia kehendak nak hilangkan, nak tarik, dia akan tarik. Kalau Allah tak kehendak, maka berkekalanlah nikmat yang sedang ada pada diri kita ni, berkekalanlah, berpanjanganlah. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki mengekalkan di atas hal ada ini, kalau Allah kehendak, makna mengekalkan kita ni di atas hidup. Contoh ambillah hidup. Hidup tu makhluk kan. Kalau Allah kehendak mengekalkan kita di atas hal ada ini, atas hal hidup ini, maka makhluk ini kekallah dia sebegini. Dengan maksud kekal hiduplah. Orang nak tembak ke, orang nak bunuh ke, berlaku kemalangan ke, tapi Allah kehendak nak hidup kan? Hidup serupa tu lah. Hidup tak mati-mati. Sekalipun kemalangan, sekalipun kena tembak, sekalipun kena tikam, taknya mati. Sebab apa? Allah kehendak dia dia hidup. Faham tak sakat tu? Alhamdulillah. Kiaslah yang lain-lain. Itu tadi contoh hidup. Macam kaya tadi. Kalau Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan kaya, kaya dah lah. Kalau Allah kehendaki kaya, kaya lah. Jadi kaya kan. Jadi menghendaki atas hal ada ini, maka makhluk ini kekallah ada dengan sebegini, dengan begini. Dan jika menghendaki, mana kalau Allah menentukan dengan iradat dia, akan meniadakan. Maksud Allah ambil balik. Yang hidup tadi dia tarik nikmat hidup, yang sihat dia tarik nikmat sihat. Tu meniadakan. Dengan makna mematikan pula. Mematikan ni lawan bagi hidup tadilah. Sebab contoh yang dia bagi sini tadi hidup. Faham tak? Contoh sini kan dia bagi hidup tadi. Jadi kalau Allah menghendaki mengekalkan hidup, maka kita hidup lah. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki dengan makna meniadakan, dengan makna mematikan pula, nescaya meniadakan akan dia, nescaya Allah akan tariklah nyawa kita. Matilah kita kok mana-mana pun, tak nanti sebab, tak nanti syarat. Tak tanpa sebab, tanpa syarat. Bila Allah kehendak nak mematikan seorang tu, matilah dia kok mana-mana pun, sekalipun duduk dalam rumah mewah, atas sofa mewah, dalam kereta mewah, dalam selimut mewah, mati. Tak nanti sakit. Muda tak muda. Dalam perut pun dalam perut pun mati. Dah Allah kehendak gitu. Dah Allah Ta'ala kehendak. Zuriat ni dia ada dalam perut mak dia 3 bulan je. Maka sampai masa 3 bulan, Allah ambil lah nyawa dia. Habis dah. Nampak tu, kita apa-apa pun kena cepat-cepat kembali kepada Allah. Itulah orang beriman. Dia tak pergi ke lain dah. Bila dia kembali kepada Allah, baru dia senang nak redha, terimalah. Dah dia lebih mengetahui. Aku tak tahu.
Mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada aku ni. Sebab Allah tu bukan Tuhan yang zalim. Betul? Allah bukan Tuhan zalim. Allah adil. Apa maksud adil? Apa yang dibuat semua kena pada semua kena pada tempat. Kita je yang berasa tak kena. Sebab hati kita ada masalah. Hati kita ada masalah. Hati kita tak kenal Tuhan. Pandai sebut je Tuhan, Tuhan tapi tak kenal. Kalau kenal dia tak cakap gitu. Ikut Allah lah. Dah dia Tuhan. Dia nak takbir lagu mana? Dah kata beriman dengan Tuhan. Mana yakin? Kalau yakin terima semua. Perbaiki. Jadi kita belajar, tujuan kita nak baiki amalan sendiri. Saya bukan nak baiki diri tuan-tuan. Saya tukang baca. Saya jadi khadam. Khadam tuan-tuan. Khidmat dengan tuan-tuan ni orang mulia-mulia. Jadi saya tukang baca. Saya ada tuju pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan sambil-sambil itu yang mendengar, yang mengikuti boleh ambil manfaat juga. Boleh renung-renung diri sendiri. Selama ni macam mana pegangan kita? Ni dah belajar. Kalau nampak salah, istighfar, taubat pada Allah banyak-banyak, minta ampun. Boleh jadi kita tak tahu ataupun terlalu terpengaruh dengan hawa nafsu sampai kita cakap benda yang tak sepatutnya. Taubat pada Allah lah. Allah Maha menerima taubat. Usaha baiki. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah Maha pengasih, penyayang, pengampun. Yang penting kita sentiasa kena usaha untuk jadi yang lebih baik. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi sampai mati. Itulah orang mukmin. Orang mukmin dia tak putus asa. Islam tak ajar putus asa. Orang mukmin, orang yang sentiasa tinggi harapannya kepada Allah. Dia tak boleh dia cuba lagi. Sebab dia yakin Allah boleh sangat nak tolong dia bila-bila masa. Cuma Allah tak kehendak lagi, tak sampai lagi kehendak Allah. Adalah hikmahnya. Allah nak tengok sejauh mana kesungguhan kita. Kemudian supaya kita mengerti dan memahami betapa besarnya nilai dan harga nak mendekatkan diri kepada Allah tu. Nak menghasilkan pahala ibadat tu bukan mudah. Nak kena lawan nafsu, nak kena begini, nak kena begitu. Jadi baru kita tahu, besar pangkat darjat nilai yang namanya ibadat ni. Bukan mudah-mudah. Agar kita sayang dengan ibadat, bila sayang kita jaga elok-elok, jangan buat benda yang merosakkan pahala ibadat yang kita dah buat dengan payah tadi tu. Itulah hikmah Allah jadikan kepayahan dalam nak melakukan ketaatan tadi. Payah. Yang kata senang je ibadat, ni orang tak faham. Orang tak faham je yang kata senang ibadat. Susah ibadat, nak kena lawan dunia. Dunia datang mengganggu. Apa maksud dunia? Benda-benda yang tak memberi manfaat selepas daripada mati datang ganggu kita. Seronok-seronok atas dunia dan macam-macam, ganggu. Nak buat ibadat tak boleh sebab diganggu oleh dunia. Kadang-kadang diganggu oleh makhluk. Nak buat ibadat, nampak dah benda elok nak buat, nampak dah benda jahat nak tinggal, tapi tak boleh nak buat, tak boleh nak tinggal, diganggu oleh makhluk. Makhluk tu siapa? Kebau, lembu. Manusia lah. Siapa dia manusia ni yang ganggu ni? Siapa? Jiran? Kadang-kadang suami kita. Kadang suami kita. Sungguhlah. Isteri nak pakai elok-elok dah. Dia tengok artis ramai dah hijrah. Dia pun berasa nak hijrah jugalah. Suami tak bagi. Jangan pakai seksi-seksi. Tu nampak? Gangguan tu makhluk tu. Ketuk laki kita bukan makhluk. Makhluk lah laki kita. Sian kata. Dah kalau dia bukan makhluk, apa pula nak panggil? Makhluk lah tu manusia. Jadi kadang-kadang yang menjadi pengganggu, penghalang kita nak taat kepada Allah ni suami kita. Kita nak pergi ngaji, dia tak bagi. Dah lah dia tak ajar kita ilmu agama, kita nak pergi pula, dia tak bagi. Kadang-kadang yang dah solat, bila dia miliki kita, tinggal solat pula dah. Macam-macam hal. Sebelum tu duduk dengan mak bapak, pakaian elok patut syariat, dapat ke dia, habis telanjang bogel dah anak kita. Sungguhlah. Sungguh ke tidak ni? Berlakulah tu. Ganggu. Kadang-kadang yang ganggu kita makhluk, yang namanya siapa?
Bini lah pula. Asyik laki je. Bini lah pula. Mana aci macam tu. Kadang yang ganggu ibadat, tok laki dah nampak dah benda-benda baik, nak hijrah dah, nak ikut dah, nak mulalah pergi ke surau masjid belajar. Bini tak bagi pula dah. Bini buat perangai. Time petang aja buat perangai. Petang aja buat perangai. Sebab dia tahu petang kan suami dia nak pergi masjid. Dia buat perangai nak pergi pusat beli belah lah, waktu tu lah nak pergi sini pergi sana. Dia tak suka suami dia nak belajar agama contoh. Dia tak nak tolong suami ni jadi orang baik. Itu ganggu. Kadang yang ganggu anak-anak, kadang yang ganggu mak bapak mertua kita, kadang-kadang yang jadi mengganggu ni mak bapak kita sendiri. Macam-macam. Kadang jiran, kadang kawan. Inilah maksud makhluk. Betul ke tidak? Sungguhlah. Kadang kita nak buat baik tergeti sebab fikir nanti kan orang kata. Itu makhluk lah tu. Orang tu makhluk lah. Nampak tak? Dan lepas tu kadang-kadang nak buat ibadat ni diganggu oleh tadi dunia dah sudah, makhluk syaitan. Syaitan duk bisik-bisik gini, bisik gitu, bisik gini, bisik gitu. Kita pula tak belajar tasawuf. Tak belajar tasawuf, kita tak tahulah cara syaitan nak membisik-bisikkan perangkap-perangkap tadi. Sebab tu kena ngaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia akan ajar kita, tunjukkan kita bagaimana contoh-contoh cara-cara syaitan nak menipu daya kita, bisikan-bisikan dalam hati yang macam mana. Kita tak belajar, kita tak tahu. Kita ingatkan tu bisikan biasa-biasa saja. Rupanya bisikan syaitan. Kita nak tepis tak tahu nak tepis macam mana. Belajar silat saja, tapi tak belajar nak menepis bisikan syaitan. Nak belajar menepis bisikan syaitan, ngaji ilmu tasawuf. Ilmu pendekar tu untuk zahir saja. Nak tepis penumbuk penendang, boleh. Nak tepis bisikan syaitan, kena belajar ilmu agama. Kena belajar ilmu agama. Baru kita tahu ini bisikan syaitan ni. Ini nak rosakkan aku ni, nak menghanyutkan aku ni, ini nak berjahanamkan rumah tangga aku ni. Barulah boleh. Dan kadang-kadang yang paling jahat sekali yang mengganggu kita adalah nafsu kita sendiri. Nampak berapa banyak benda tu nak kena lalui baru hasil ibadat, baru boleh buat apa yang Allah suruh. Tu pun belum tentu selamat lagi. Sekarang niat dia pula lari ke lain, habis juga jahanam. Kadang dah buat dah elok, dapat pahala elok-elok dah, mengumpat pula, habis balik pahala. Bukan senang nak masuk syurga tuan-tuan. Orang yang tak tahu perjalanan ibadat, dia yang kata senang dia ibadat. Buat dia apa Allah suruh dah lah. Banyak benda-benda di antara tu kita nak kena tahu. Akidah mesti betul, hati mesti ikhlas. Kena jauhkan benda-benda yang merosakkan pahala ibadat. Cara nak buat ibadat mesti betul seperti mana yang Allah suruh. Tak boleh nak buat ikut suka hati kita. Sebab tu kena belajar macam-macam nak kena belajar. Ilmu agama ni jangan belajar sikit-sikit, kena belajar lebih-lebih. Sebab keperluan kita nak selamat di dunia, di akhirat besok. Kalau ilmu dunia ni sementara nak pakai dunia ni pun, yang sementara ni pun kita belajar, lepas belajar pas sekolah pratadika, masuk tadika, sekolah rendah, sekolah tinggi, lepas tu kolejnya, universitinya, lepas tu tambah lagi PhD lah, master lah, apa lagi macam-macam lah. Padahal nak pakai sementara je, betul. Sekadar hidup 60 tahun, 70 tahun, punya belajar bersungguh. Ni nak pakai selama-lama ni selepas mati. Ilmu akhirat ni nak pakai hidup kita selepas mati besok berpanjangan, bukan 60 tahun, 70 tahun. Jadi memada ke dengan belajar ilmu akhirat ni sikit-sikit? Memada? Kalau dah nak pakai kat dunia tadi sementara pun belajar bukan main lagi, ni nak pakai akhirat yang berpanjangan. Tak ada Allah angka nak diletakkan umur kita besok di hari kiamat. Memada ke kita nak belajar lah sikit-sikit dah lah. Belajar agama ni, ilmu Allah tu luas. Belajar pun tak habis. Sikit-sikit sudah. Tapi kalau bab ilmu dunia, tak ada pula cakap macam tu. Belajar, pulun. Nampak agama sikit-sikit sudah. Ilmu Allah ni luas. Dengan muka-muka cakap bukan main serius lagi. Ilmu agama ni luas. Kita belajar sampai bila-bila pun taknya habis. Belajar sikit-sikit lebih kurang dah lah. Itu semua nafsu. Tipu daya. Tipu daya tu. Ilmu akhirat lah tak boleh belajar sikit-sikit, kena belajar banyak-banyak.
Sebab nak pakai selama-lama, kesenangan akhirat. Kemudian katanya musannif lagi, dah habis belum yang nombor 4 tu? Dah habis dah? Syurga neraka tu macam mana? Syurga neraka? Kait dengan takluk Allah yang kedua ni kan, atau pada Sama jugalah. Syurga neraka pun makhluk Allah juga. Bila kita dah duduk dalam syurga besok pun kita dalam duduk takluk qabdah juga. Nampak tak? Orang-orang yang dah duduk dalam kita besok dah duduk dalam syurga tu, pun masih lagi berada di dalam genggaman kudrat Allah. Nampak tak? Andai kata Allah nak matikan kita, tengah berlari-lari kejar-kejar dengan bidadari dalam tu, Allah cabut nyawa kita. Boleh. Tapi kalau tilik pada syaraknya, mustahil lah. Sebab janji Allah dah nak kekal selama-lama. Cuma pada akal, sekalipun duduk dalam syurga, dalam neraka, kalau Allah nak binasakan semua tu, boleh. Sebab apa? Masih lagi dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan maksud bila dah masuk syurga neraka, Allah dah tak ada sangkut paut dah dengan kita. Merdeka dah kita daripada Tuhan. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan dah. Dah. Masih lagi kita ni sebagai makhluk Allah, sekalipun dah duduk dalam syurga itu. Kemudian katanya musannif yang kelimanya, betul 5? Yang kelimanya ta'alluq tanjizi hadis. Faham dah tu tanjizi hadis? Tanjizi hadis apa maksudnya? Baru dijadikan, baru ditunaikan ta'alluq tanjizi hadis. Mana contohnya? Dengan makna meniadakan pula. Tadi dia cerita begini, yang keempat tu, contoh macam kita yang sedang hidup ni, kalau Allah Ta'ala kehendak nak hidupkan kita terus, maka kita teruslah hidup. Kalau Allah nak mematikan kita, nescaya nanti waktu yang Allah kehendak tu, Allah akan matikanlah kita. Ini cuma cerita qabdah saja. Maknanya kita yang sedang hidup ni di dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah kehendak kita hidup, hiduplah. Kalau Allah Ta'ala kehendak kita mati, matilah. Yang ni pula ta'alluq tanjizi hadis ni nak ceritakan kita yang sedang hidup ni, bila nyawa kita besok diambil oleh Allah, itulah yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Sekarang ni kita hidup, bila mati je besok, itulah yang dinamakan ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya Allah dah menunaikan kematian tu. Allah dah menjadikan kematian tu pada diri kita. Sekarang ni kematian tu hanya harus saja tak mati lagi ni. Tak mati lagi ni. Hidup lagi. Bila Allah jadikan saja mati, bila Allah ciptakan saja kematian tu, namanya tanjizi hadis. Maknanya baru Allah jadikan kematian. Baru Allah Ta'ala ciptakan kematian tu pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan tanjizi hadis. Yang keenamnya ta'alluq qabdah. Dia kata sama tak? Sama. Sama. Berapa banyak sama ni? Tadi qabdah dah, nombor 2 qabdah dah, ni qabdah lagi. Tak sama. Tak sama. Yang keenam ni ta'alluq qabdah. Yakni setakat ni tadi yang nombor 4, yang nombor 5 faham tak? Kita yang hidup ni, bila Allah matikan, bila Allah ciptakan kematian tu. Sebab tu faham tanjizi tu. Tanjizi ni makna Allah buat. Allah ciptakan. Kalau Allah kehendak mati, makna Allah mematikan. Bila Allah mematikan tu, menciptakan, menjadikan kematian, itulah namanya tanjizi. Sekarang nak hujan, cuaca sekarang ni dalam qabdah Allah. Sekarang ni kalau Allah Ta'ala andai kata sedia kala lagi Allah Ta'ala berkehendaki sekarang ni tak hujan, duduklah dalam keadaan tak hujan ni sampai petang sekarang. Tapi seandainya Allah dah kehendak, pukul berapa dah ni? 10.29, katalah 10.29. Kalau Allah Ta'ala kehendaki pukul 10.30 sekarang turun hujan, maka Allah ciptakanlah, turunkanlah hujan. Bila turun hujan tu, tanjizi andai dah. Nampak tak? Sekarang belum Allah jadikan hujan lagi. Tapi bila Allah jadikan saja, tanjizi hadis. Bila hujan tu turun, rau turun. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengekalkan hujan tu, hujan adalah sampai bila? Bila hujan tu turun dalam genggaman Allah, mana dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak berhentikan dia,
Boleh. Tiba-tiba Allah pun berhentikan hujan. Tanjizi hadis. Faham tak tu? Macam itulah dia. Yang keenamnya ta'alluq qabdah, yakni selepas daripada mati mukmin ini di dalam genggaman pula. Contohnya besok bila seseorang ni dah mati, duduk dalam alam barzah tu. Kita ambil contoh yang dah meninggal tu lah. Ambil contoh-contoh yang dah meninggal tu, saudara mara kita yang dah meninggal tu, yang sekarang ni sedang berada di alam barzah tu. Mereka di dalam ta'alluq qabdah Allah, dalam urusan Allah tu. Bukan maksud bila dia dah mati dia dah putus hubungan dengan Tuhan, tak. Masih lagi makhluk Allah, masih lagi dalam rintahan Allah. Jika mengkehendaki mengada, maksud menghidupkan atau jika Allah Ta'ala mengkehendaki mengadakan pula dengan makna menghidupkan kembali yang dah mati tu sekarang ni, tak kisahlah yang Muslim yang tak Muslim, yang dah duduk alam barzah tu, kalau Allah Ta'ala nak hidupkan balik, nescaya mengadakan dia, nescaya Allah Ta'ala akan hidupkan balik segala orang yang dah mati tu. Dah hidupkan ke belum? Dah hidupkan ke belum? Ni tadi cerita kalau Allah nak hidupkan boleh. Sebab apa boleh? Kerana mereka yang dah mati itu masih lagi dalam urusan Allah, dalam pentadbiran Allah lagi. Dan jika menghendaki mengekalkan mukmin ataupun orang kafir di dalam hal tiada selepas mati itu, maksud kalau Ta'ala kehendaki dalam keadaan mati, maka dikekalkan akan dia dalam hal keadaan tiada. Makna duduklah dalam mati, tak bangkit-bangkit sampai bila-bila. Faham tak tu? Kemudian yang ketujuh, ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis pula ni, yakni mengadakan pula dengan makna menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Faham tak tu? Ni yang dah mati tu tadi tu. Yang keenam tadi duduk dalam qabdah ni. Yang dah meninggal tu semua masih dalam genggaman Allah, urusan kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak hidupkan, Allah boleh hidupkan. Kalau Allah Ta'ala tak nak hidupkan, maka duduklah dalam keadaan mati, tak hidup-hidup. Sekarang ni bila Allah hidupkan yang dah mati tadi, tak kisahlah nak hidupkan tu bila, hari ni ke, kiamat besok ke, bila Allah hidupkan kembali manusia-manusia yang dah mati itu, itulah yang dimaksudkan dengan tanjiziha. Allah menjadikan hidup. Faham tak? Allah menjadikan hidup. Kalau Allah hidupkan saja, Allah perlakukan hidup, Allah ciptakan hidup pada orang-orang yang dah mati itu yang dimaksudkan dengan tanjiziha. Ada makna baru berlaku, makna baru Allah ciptakan hidup bagi orang yang duduk dalam keadaan mati tadi tu. Yakni mengadakan pula dengan maknanya menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Semua itu duduk dalam urusan kudrat Allah, harus bagi Allah. Jadi kalau kita dengar ada orang-orang dah mati hidup balik, contohlah, akal kita boleh terima. Harus, apa nak peliknya pula? Dia kata belum tiup sangkakala lagi, Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum turun lagi. Itu tilik kepada hukum arat, janji Allah. Tapi kalau pada akal, tak jadi masalah. Allah nak hidupkan, tak payah nanti kiamat tu, Allah nak hidupkan balik, tak ada masalah. Harus bagi Allah, harus bagi Allah. Jadi tuan-tuan jangan terperanjat kalau balik kan tengok slipper banyak kat rumah. Moyang kita ada. Siapa ni? Moyang kau lah, kau tak kenal ke? Jaga. Tak mustahil ke? Ada? Tak mustahil lah. Pada adat saja mustahil. Tapi akal boleh terima tak kalau Allah nak hidupkan balik arwah-arwah tu? Boleh. Tapi ada hikmah lah, kalau tak hidup tu kan bergaduh pula dengan laki baru kita. Hidupkan suami kita dulu. Tengok bini dia dah kahwin dengan dia, siap gaduh lah dengan arwah juga. Jadi ada hikmah juga tak hidup. Ada hikmah lah tu. Jadi sakit juga kalau Allah hidupkan tu dia antara hikmah. Kalau tak memang bergaduh. Dia kata, siapa ni? Lelaki ni? Kau siapa? Aku tok lelaki kau dulu lah. Allah hidupkan aku balik ni. Ni aku balik tengok kau ni.
Ni siapa lagi ni? Ni kata suami I lah ni. Bukan you dulu you janji you tak nak kahwin ni. Tu dulu. I cakap you jangan percaya. Cakap dengar boleh, percaya jangan. Sebab tu orang lelaki dalam bab ni dia jujur. Orang lelaki dia jujur. Abang, kalau saya mati abang kahwin tak? Kau tak mati aku kahwin. Betul tak? Orang perempuan yang nanti kalau abang mati yang kahwin tak? Dia kata dah. Janji dah, awak lah hidup semati, awal akhir. Senang hati. Bila mati, siap. WhatsApp masuk dah, apa khabar? Tak yalah sedih-sedih sangat. InsyaAllah akan ada lah tu nanti orang duk tolong-tolong, ambil perhatian. Gitu. Kita pun mana ada. Buat malu-malu tu. Malu-malu. Awak tahu ke siapa orang ni? Saya dah. Siap. Kang. Ini cerita tak ada kena mengena dengan siapa saja cerita nak hilang ngantuk. Ngantuk ngaji ni. Tapi cerita-cerita pun betul. Dia kata sian anak tak ada ayah. Sian anak tak ada ayah. Jadi bukan nak kahwin sangat, tapi sian anak-anak. Nanti suami dia hidup balik. Allah Akbar. Janganlah, tak payahlah. Okey, dah sambung balik. Dah segar mata sikit. Mana tadi? Jadi yang ketujuh, takluk tanjizi hadi dengan mana mengadakan pula. Bila yang dah mati tu besok kalau ikut janji Allah, selepas daripada tiup sangkakala yang kedua besok, Allah hidupkan semua. Itu ikut janji. Seperti mana yang Allah dah sebut, Nabi dah sebut, mana lepas daripada tiup sangkakala besok di hari kiamat, bila berlakunya kiamat, ditiupkan sangkakala yang kedua, hidup balik. Waktu Allah menghidupkan, membangkitkan kita-kita ni daripada kubur masing-masing besok, itulah yang dinamakan dengan takluk tanjizi hadi. Andai kata Allah hidupkan hari ini pun yang mati itu pun namanya tanjizi tanjizi hadi juga. Kemudian yang ke-8-nya ta'alluq qabdah pula. Jadi ada berapa qabdah daripada awal tadi? Ada 4 dah. Ni qabdah. Ta'alluq qabdah pula dengan maknanya mukmin selepas hidup kembali itu besok, bila kita semua dah congok hangok kat padang mahsyar tu, tak tahulah berapa ratus ribu juta bilion manusia. Bayangkan daripada umat Nabi Allah Adam alaihissalam, ada berapa 25 rasul. Itu yang sebut dalam Quran. Yang tak sebut dalam Quran, jadi kumpul semua tak tahu berapa ramai lah. Tapi yang paling ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berbangga dengan umat yang paling ramai. Sebab tu Nabi juga berbangga dengan orang yang ada anak ramai. Nabi bangga dengan orang yang ada anak ramai. Kerana Nabi berbangga dengan umat yang ramai tadi. Apa sebab umat dia jadi ramai? Sebab dia punya umat dia tu ada anak ramai. Jadi umat dia jadi ramai lah. Jadi Nabi berbangga dengan orang-orang yang memiliki anak ramai. Jadi waktu tu, waktu dah hidup kembali tu, pun masih lagi di dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala. Jadi bila dah hidup, besok balik, dah hidup balik, takluk qabdah pula dengan makna mukmin selepas hidup kembali itu. Contohnya yang syurga dah duduk dalam syurga, yang neraka wal'iyadzabillah dah duduk dalam neraka, pun masih lagi di dalam urusan Allah. Jika menghendaki ia Allah akan meniadakan pula. Kalau Allah Ta'ala nak matikan semula, yang dalam neraka sedang diazab, Allah nak matikan. Kenapa pula nak matikan orang dalam neraka tu? Bukan dia dah mati ke? Dah tak mati dah dalam neraka tu. Duduk dalam siksa azab sepanjang-panjang, tak mati-mati, gentung jadi apa pun tak mati. Tapi andai kata Allah nak mematikan, boleh. Yang syurga, yang sedang duduk seronok dalam syurga, hasil daripada usaha ikhtiar dia sebagai asbab lah masuk syurga tu dengan amal soleh. Walhal masuk syurga tu bukan amal kita, rahmat Allah je. Tak padan nak diadukan dengan ibadat kita yang banyak kekurangan daripada kesempurnaan ni.
Jadi Allah bagi duduk dalam syurga tu seronok, muda semua, sekalipun waktu mati umurnya 120 tahun. Tapi dalam syurga besok ibarat umur 30 tahun. Baik laki, baik perempuan, tak ada sakit lutut, sakit pinggang, gout, tak ada kencing manis, darah tinggi, tak ada. Sihat, segar bugar, sentiasa bersemangat. Duduk dalam syurga tu dengan pelbagai jenis nikmat. Raja jauh lebih dahsyat daripada raja dunia lagi. Orang yang dalam syurga tu Allah layan lebih dahsyat daripada raja atas dunia ni. Nak makan, makanan datang sendiri. Nak buah-buahan datang sendiri. Sebut dalam kitab sana tu, pohon-pohon dalam syurga tu besok dia punya batang-batang pokok dia sebelah atas, julai-julainya di sebelah bawah. Kalau sekarang ni, kalau pokok kelapa, batangnya bawah, buahnya kat atas. Sebab apa? Takut kita ni yang banyak maksiat makan dia. Sebab tu dia duduk kat atas. Sungguh lah. Makhluk-makhluk ni yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, dia tak reda duduk pada diri kita, tak reda masuk dalam perut kita kalau kita derhaka dengan Allah. Saya ada terbaca dalam kitab tu, seandainya pakaian kita ni ada kudrat boleh lari, nescaya dia takkan tutup tubuh badan kita yang tak solat. Bencinya dia tak reda dipakai oleh orang yang tak solat. Sampai macam tu sekali. Macam itulah nasi ke apa, nak suap lagi. Dia tak reda sebab kita tak solat. Sungguh. Ikan ni masuk, terpaksa dia kata aku, pasrah je lah, kata dia. Kalau boleh lari, aku lari. Sebab tak nak masuk dalam mulut orang yang derhaka kepada Allah. Dia tak reda. Jaga baik-baik. Jadi buah-buahan dalam syurga tu semua duduk belah bawah. Nak julai dia dulu. Durian musang king satu. Udang merah. Nampak burung-burung terbang, berasa macam nak makan masak lemak cili api. So, siap. Dah makan-makan, terbang balik. Sebut lagi kitabnya tu. Kan benda tak terakal tuan, syurga ni. Dahsyat tak? Raja dia macam tu, raja kat dunia ni dia macam tu. Mana ada? Jadi lebih dahsyat lagi. Kalau nak beramal soleh, buat amal baik-baik, buat amal sungguh-sungguh, bersihkan hati sungguh-sungguh, betulkan akidah betul-betul. Baguslah insya-Allah. Buat benda-benda, buat kerja-kerja ahli syurga, insya-Allah boleh masuk syurga. Kalau kita duduk atas dunia buat kerja ahli neraka, mustahil nak masuk syurga. Kita nak benda Allah redha, tapi buat benda yang Allah benci, mustahil dapat redha Allah. Nak redha Allah, kena buat benda yang Allah redha. Tapi kalau kita nak redha Allah tapi buat benda yang Allah benci, mustahil kita akan diredha oleh Allah. Nak masuk syurga tapi kita buat kerja-kerja ahli neraka, mustahil masuk syurga. Jadi betul lah sebut kata Imam Ghazali tu, kalau maksudnya kita harapkan syurga, usahalah, yakni buat sebab-sebab dia. Buat sebab-sebab dia. Sekalipun kita yakin masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Tapi Allah dah suruh kan? Allah suruh ibadat, makna kena buatlah ibadat. Sebab Allah suruh. Sekalipun masuk syurga tu bukan asbab amal kita. Beramalnya 60 tahun. 60 tahun bukan beramal penuh. 15 tahun tolak dah balik. Kemudian tolak tidur 20 tahun. Dah 8 jam sehari. 8 jam sehari. Kalau 60 tahun, dah 20 tahun habis. Tidur je. Ulama' dah siap kira dah. Kalau tidur 8 jam, wajib 8 jam setiap hari. Tolak 20 tahun membazir bab tidur je. Lepas tu 8 jam lagi cari duit, tolak 20 tahun lagi. Tinggal 20 tahun. Tolak balik tadi tinggal 5 tahun. Main handphone lagi. Depan TV lagi. Nampak tak? Jadi ulama' dikira semua. Jadi tak padan pun dengan amal kita. Nak masuk syurga itu dengan amal tak layak. Masuk dengan semata-mata rahmat Allah. Jadi buat sebab Allah sayang kita. Buat benda-benda yang menjadi asbab Allah sayang kita. Mudah-mudahan kita masuk syurga itu dengan kasih sayang Allah. Banyak amal, sikit amal, tapi bila Allah sayang sampai syurga. Tapi kalau buat banyak amal tapi Allah benci, tak masuklah. Tak masuk.
Kemudian yang ke-8, ta'alluq qabdah pula dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Jika menghendaki mana yang duduk dalam syurga tadi, yang sedang berseronok dengan nikmat syurga, kalau Allah nak cabut nyawa balik, boleh. Tapi tak berlakulah tilik kepada janji Allah. Syaraknya tak berlaku begitu, tapi akalnya boleh kerana bukan bermaksud bila kita dah masuk dalam syurga besok, kita dah bukan nama makhluk Allah dah. Kita tetap makhluk Allah juga. Kita tetap dimiliki oleh Allah sekalipun dah masuk dalam syurga. Jika menghendaki ia akan meniada pula, maka meniadakan ia ya Allah akan dia. Dan jika menghendaki ia mengekalkan di dalam ada selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia di atas halnya. Inilah seperti mana yang dijanjikan oleh Allah. Allah janji siapa dah masuk syurga kekal selama-lama, tak mati-mati, tak tua-tua, sampai dalam selama-lamanya dalam syurga itu. Allah menaikkan, Allah Ta'ala menambahkan lagi kesihatan kita, nafsu kita, kerana nak padankan dengan hebatnya nikmat syurga itu. Kalau kita ada katalah sekarang ni Allah kutip kita, ambil kita, kemudian masukkan dalam syurga tu sekejap, kita tak boleh nak mengecapi nikmat syurga tu. Tak cukup power. Faham tu? Tak cukup power. Kalau kita masuk dalam syurga sekarang, dalam keadaan sekarang, tengok tak rasa sedap apa-apa pun. Sebab tu Allah menaikkan nafsunya, menaikkan semangat sebab nak padankan dengan hebatnya nikmat syurga tu. Dahsyatnya nikmat syurga itu sedap dia. Jadi Allah tambahkan kekuatan kita, nafsu kita dan sebagainya. Kalau tak, ibaratnya kalau macam sekarang, kita umur katalah dah umur 100 tahun, orang bagi hadiah superbike kat kita, nak buat apa? Tengok aja superbike, tak boleh nak menikmati. Cuba bagi sekarang tengok. Kalau ada lah, cakap-cakap manalah tahu ada orang nak wakaf ke apa benda. Itulah tahu. Kadang ada orang nak buat baik tapi kena cakap dulu. Itu kita cakap lah kalau pun ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian katanya musannif lagi, begitulah. Inilah 8 ta'alluq. Yang pertama, yang dua itulah suluhi qadim dan tanjizihah. Itu yang secara umum. Kemudian tambah tu yang qabdah, lepas tu ta'alluq tanjizi hadis, lepas tu ta'alluq qabdah, lepas tu tanjizi hadis pula, lepas tu ta'alluq qabdah. Ada 8 semua tu. Inilah 8 ta'alluq bagi sifat kudrat atas jalan tafsir, atas jalan huraian. Dan mengetahui segala ta'alluq yang tersebut itu tidak wajib. Tak wajib rupanya tuan-tuan. Kalau tahu daripada awal tak payah ambil peduli. Tak wajib. Kita ni takutlah kalau tak tahu berdosa, kita pun fikirlah, qabdah lah, suluhi qadim, tanjizi hadis, daripada tak nak faham sampai terfaham. Lah dia kata tak wajib tahu. Tengok pandai tak musannif. Kalau awal-awal dia cakap ta'alluq sifat kudrat secara tafsir ada 8 tetapi tidak wajib difahami. Contoh kalau dia kata gitu, taknya ambil peduli lah kita. Tapi dia cakap lah, bila kita dah fikir, dah faham, dah faham, tiba-tiba dia kata tak wajib tahu. Tapi alhamdulillah lah, tahu tu lagi bagus daripada tak tahu lagi. Ini 8 ta'alluq bagi kudrat atas jalan tafsir. Dan mengetahui segala ta'alluq yang tersebut itu tidaklah wajib. Mana kalau kita tak faham 8 ni tak dosa. Tak wajib, mana tak dosa kalau tak tahu. Tetapi sekalipun tak wajib, tapi mengetahui akan ta'alluq itu sangat bagus. Bila kita dah baca tadi baru nampak keadaan, makna baru kita faham, oh kita ni sekarang ni waktu kita sihat kita ni dalam qabdah Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik sihat kita. InsyaAllah benda-benda tu tadi boleh menolong hati kita. Jangan jadi orang yang sombong, yang takabur. Walaupun sekalipun pada kita ni ada benda yang hebat-hebat, yang mulia, jangan sombong. Sebab semua ni masih dalam genggaman Allah. Lainlah hak milik kita. Allah tak boleh, Allah tak kuasa nak tarik balik nikmat tu. Lain boleh lah. Adalah jalan nak sombong pun. Ni dah Allah tarik bila-bila masa boleh. Yang sedang kuat ibadat, sombong dengan ibadat, pelekeh orang ahli maksiat, Allah tarik nikmat ibadat. Habis tiba-tiba yang ahli maksiat tu pula Allah jadikan orang yang soleh. Apa kita nak cakap? Padan muka kita.
Dulu sombong sangat dengan ibadat, sombong sangat dengan ilmu, konon-konon kita lah yang lebih mulia daripada makhluk lain. Allah uji kita, gagal kita. Allah uji dengan ilmu, rugi. Allah uji dengan ilmu, gagal. Allah uji dengan ibadat, gagal. Jadi ilmu pada kita adalah ujian, taat kita tu juga uji, maksiat orang adalah ujian juga bagi diri kita. Allah tunjukkan depan kita, orang ni maksiatnya gini, nak tengok hati kita pelekeh ke tidak, berasa sombong ke tidak, berapa angkuh ke tidak, sedar ke tidak apa yang kita ada ni semata-mata rahmat daripada Allah saja, ataupun kita jadi bongkak bila kita ni duduk dalam keadaan yang jauh lebih baik, kita pelekeh, peleceh, penghina orang lain yang tidak mendapat taufik daripada Allah. Jadi semua tu ujian, tuan-tuan. Taat kita pun ujian. Ada orang yang bila taat jadi sombong. Nampak tak? Ada orang yang bila dia duduk dalam maksiat jadi putus asa pula dengan rahmat Allah. Jadi kok mana-mana pun semua itu ujian daripada Allah. Okey dah, cari tempat berhenti. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala sifat kudrat. Bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada sifat kuasa dan tidak lemah itu ialah kita fikir, jikalau tidak ada di Allah Ta'ala sifat kudrat, kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat kudrat, sifat kuasa, tentulah Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Maka jika lemah ia Allah, nescaya tidak menjadi, ia tidak menciptakan ia akan makhluk ini. Betul ke tidak? Kalau dah Allah lemah, tak ada kudrat. Kudrat ni kan peranan dia menjadikan. Kalau dah tak ada kudrat, macam mana nak menjadikan makhluk? Nescaya tak adalah makhluk ini. Dan iaitu Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk ini batil, salah. Kenapa pula salah? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sebab makhluk ni dah ada dengan pandangan mata kita. Tadi itu suami kita tu makhluk, jangan lupa. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Jadi adanya kita makhluk ni menjadi bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Tuhan kita Allah tu wajib bersifat kuasa dan tidak lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Inilah pegangan yang sebenar, iaitu percaya, yakin, jazam sungguh Allah adalah Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa di atas segala-gala perkara yang mungkin, tidak lemah sekali-kali. Tidak ada yang mustahil pada Allah dalam nak mengubah-ubah perkara yang mungkin. Tak mustahil. Tak mustahil Allah Ta'ala nak ubah benda yang mungkin. Macam tu. Kan kadang kita dengar orang cakap tak ada yang mustahil bagi Allah. Mana tak ada yang mustahil? Bagi kudrat Allah nak mengubah benda yang mungkin. Dan yang diakui dalam hati yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Menjadi, makna menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia. Nampak tak? Apa-apa yang ada tu menunjukkan Allah tak kisah yang besar, yang kecil, yang zahir, yang gaib. Benda yang berlaku luar diri kita, yang berlaku dalam diri kita, yang berlaku sekarang, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang kita tahu, yang kita tak tahu, semua itu terjadi, berlaku. Elok ke benda tu, tidak ke, taat ke, maksiat ke, perbuatan sengaja ke, perbuatan tidak sengaja ke, semua itu terjadi, berlaku dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Allah lah yang menentukan perkara itu. Semua benda, tuan-tuan, jangan kita ingatkan yang dimaksudkan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang dikehendak ni hanya bersangkut paut dengan kita makhluk manusia saja. Tak, masuk semua, tak ada yang terkecuali. Semua yang dinamakan alam ni, yang ada dunia ni, yang ada di akhirat besok, yang ada dalam syurga, dalam neraka tu, semua itu berlaku dengan kehendak. Makna Allah dah tentukan dan Allah lah yang jadikan. Meja ni, buku ni, kain ni, ikutlah semua lah. Semua. Sebab tu semua ni sebenarnya nak menolong kita mengingat kepada Allah. Contoh,
Kita tengok benda yang hebat-hebat, tengok pemandangan cantik, bila kita teringat, baru-baru teringat kepada Allah. Sebab pada kita Allah lah yang menjadikan. Ini semua tanda-tanda kebijaksanaan Allah, menjadikan pemandangan yang air terjun bukan main cantik, subhanallah kita kata. Dah, ni benda ni benda ni apa beza dengan air terjun tadi? Dah jadikan oleh Allah dah. Dah. Tapi ada orang kata subhanallah, hebatnya Allah menjadikan. Adanya tu. Tapi kalau tengok yang hebat tadi, subhanallah, kagumnya. Dah ni tak kagum. Ni tak kagum kan? Sebab apa? Hati kita tu ada masalah. Hati kita ada masalah lah. Air terjun tu tadi ciptaan Allah, kebijaksanaan Allah. Ni pun bukan tanda-tanda kebijaksanaan Allah ke? Adanya benda ni dengan sendiri, bukan dengan kehendak Tuhan ke? Sebab tu belajar tauhid ni nak mengajar kita apa-apa sahaja yang mulia, yang hina, yang apa, membawa hati kita mengingat kepada kebesaran, kekuasaan, kebijaksanaan Allah. Jangan kita tengok benda yang hebat-hebat teringat kepada Allah, tengok benda-benda biasa ni, seolah-olah benda ni bukan daripada Allah, adanya bukan dengan kehendak Allah. Dah, itulah tujuan mengaji ni. Itu nama mentauhidkan Allah. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, dapat nikmat, tu tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Datang bala pada kita, itu juga tanda kebesaran Allah, tanda kewujudan Allah, tanda tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu nak ajar kita jadi orang macam tu. Jangan ingat benda-benda tertentu, nampak yang besar-besar, yang mewah-mewah, yang berharga, baru subhanallah, ini Allah punya tanda-tanda kekuasaan. Yang lain-lain pun sama. Sebab tu tadi saya kata hati kita ni masalah. Hati kita ni ada mata, betul? Orang panggil mata hati. Mata hati ni sama dengan mata ni. Gabun ayam, gabun jauh, gabun warna. Jadi kalau dah kata gabun, ada benda yang nampak, ada benda tak nampak. Hati kita kalau gabun macam tu lah. Nak tunggu benda besar-besar, megah-megah, baru nampak Allah. Maksud baru teringat Allah. Tengok benda yang kecil-kecil, remeh-remeh, tak ada harga, tak nampak, tak teringat pun Allah. Sebab gabun. Ada pun mata hati orang yang hebat-hebat, para Nabi, Rasul, wali-waliullah, tak kira benda apa pun, sentiasa semua tu menunjukkan, menyedarkan mata hati dia tentang adanya Allah. Sebab tu dia boleh ingat Allah selalu. Bukan nak nanti pergi melancong tengok air terjun baru ingat Allah. Kita ni sendiri ni kita boleh melihat ni. Tuan-tuan boleh melihat tak sekarang? Ni kita boleh melihat ni lah tanda kewujudan Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kebijaksanaan Allah, tanda satunya Tuhan, tanda tidak ada Tuhan yang lain. Ini boleh melihat, boleh mendengar, boleh memikir. Ini semua tanda adanya Allah. Ada pada diri kita sendiri tanda-tanda kewujudan Allah tu. Tapi dah dekat sangat tak nampak dah lah. Itu yang pergi tengok jauh baru tu. Nak tengok yang jauh baru teringat Tuhan. Padahal diri kita ni sendiri, dalil yang paling dekat sekali, bukti yang paling dekat sekali adanya Allah yang menjadikan akal kita ni boleh memikir. Kalau Allah tak jadikan, boleh ke kita mikir? Tak boleh. Jadi cuba latih diri kita. Maknanya jadikan makhluk-makhluk Allah ni sebagai pembantu kita untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Begitulah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Mudah-mudahan benda-benda semua mengingatkan kita kepada Allah. Tak ada beza pun benda ni dengan langit. Langit Allah jadikan ni pun Allah jadikan, adanya langit dengan kehendak Allah, adanya benda ni pun dengan kehendak Allah. Semua tu lah. Tengok semut pun teringat Allah, tengok ayam teringat Allah. Dah mustahil lah benda-benda tu. Tengok pokok bergoyang, tengok daun gugur, tengok musangking gugur, tu mengingatkan kita kepada Tuhan, adanya Tuhan yang maha kuasa. Kemudian katanya musannif, tidak ada tiap-tiap bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Maksud tiap-tiap sesuatu daripada perkara apa? Tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala kuasa. Maksud tiap-tiap sesuatu daripada perkara mungkin. Tulis. Tu tercengang tu. Tulis. Tulis lah. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Maksud sesuatu tu. Maksud sesuatu itu.
Sesuatu-sesuatu dalam ayat tu yang dimaksudkan adalah perkara mungkin. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu, yakni perkara mungkin yang maha kuasa. Mana Allah kuasa di atas benda-benda mungkin, perkara mungkin. Allah Ta'ala kuasa nak menjadikan, mengadakan yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan, nak mengubah-ubah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah minggu depan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti, yang hadir, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, keafiatan, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki yang halal, yang berkah, sentiasa diberi taufik oleh Allah untuk membuat apa yang Allah suruh dengan sempurna zahir batin, meninggalkan apa yang Allah larang dengan sempurna zahir batin, sentiasa menjadi hamba yang ikhlas. Mudah-mudahan hati kita yang kotor ni dibersihkan oleh Allah, hati yang keras ni dilembutkan oleh Allah, hati yang mati ni mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dalam usaha membersihkan hati kita daripada sebarang sifat yang dibenci oleh Allah. Juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan untuk kita menghiaskan hati kita secantik-cantiknya dengan sifat-sifat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sekian saja, saya minta ampun maaf salah silap, segala kelemahan, kekurangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum. Allah